A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat yang ketiga. Sebelum kita sambung, cuba kita tengok pengajaran daripada ayat yang lepas dan apa kaitan dengan ayat hari ini. Dalam ayat lepas, ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ayat pertama Allah nak ceritakan, iaitu Allah memuji dirinya. Allah memuji dirinya dengan tujuan untuk memberitahu kepada hamba-Nya siapa dirinya yang sebenar. Iaitu dia adalah Tuhan yang patut dipuji dan segala pujian hanya layak untuknya. Kenapa? Sebabnya ialah dia yang khalaqas samawati wal ard. Dia sahaja yang mencipta makhluk yang terbesar dan yang paling hebat, iaitu langit, 7 lapis langit dan bumi. Dan bila ditanya pada semua manusia, siapa yang mencipta langit, tidak ada seorang pun yang akan menafikan. Ataupun tidak ada seorang yang akan mendakwa langit dicipta oleh manusia ataupun jin ataupun malaikat, ataupun langit terjadi dengan sendiri. Tidak ada. Maka Allah tunjuk satu bukti yang cukup jelas dan semua diiktiraf oleh semua manusia bahawa yang menciptanya hanyalah Allah, iaitu langit. Dan juga Allah patut dipuji sebab dia juga menciptakan kegelapan-kegelapan, sama ada kegelapan yang kita nampak iaitu waktu malam, ataupun kegelapan yang tidak nampak seperti kejahilan, kesyirikan, maksiat. Dan juga Allah juga yang mencipta nur, cahaya, sama ada cahaya siang hari ataupun cahaya yang tidak nampak, iaitu hidayah Allah, ilmu, ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah beritahu, "Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Kemudian dengan bukti bahawa Allah tu sahaja yang esa, yang mencipta, yang layak disembah, dan buktinya cukup jelas dan besar dan banyak. Tapi Allah berkata, kemudian selepas itu orang kafir tetap ya'dilun, menyamakan Tuhan yang hebat ini dengan berhala-berhala ataupun dengan makhluk. Jadi antara pengajaran ayat pertama Allah nak bagi tahu ialah hanya dia saja yang berhak disembah, hanya dia saja yang berhak dipuji, sebab dia saja Tuhan yang esa, yang mencipta segala-galanya. Kemudian Allah nak beritahu betapa bodoh, betapa tidak cerdiknya orang kafir. Apa kebodohan mereka? Kebodohan mereka ialah mereka tetap tidak nampak kebesaran Allah, walaupun bukti terbentang luas di hadapan mereka dan cukup jelas dan cukup banyak. Jadi kalau sebab tu Allah kata apa? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kenapa tak boleh dipaksa? Sebab Allah sebut lepas tu kan, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Sesungguhnya telah tabayyan, telah jelas ar-rusydu, petunjuk, minal ghayy,
dibandingkan dengan kesesatan. Cukup jelas. Jadi jangan paksa orang memeluk Islam. Sebab apa? Sebab petunjuk bahawa Allah tu Esa cukup jelas. Jadi kalau petunjuk dah jelas, bukti Allah tu Esa dah jelas, tiba-tiba mereka tak beriman, kamu tidak ada faedah kalau kamu paksa. Boleh? Contohlah, kalau kita beritahu pada seseorang ini kambing kan, depan-depan mata dia dan jelas, rupanya memang kambing, tiba-tiba dia kata ini bukan kambing, ini arnab. Kan? Orang macam ni nak kata apa? Biarkan. Sebab bukti dah jelas kambing, tiba-tiba dia kata arnab. Sebab tu Allah kata la ikraha fid din. Samalah ayat pertama surah Al-An'am. Allah yang mencipta langit, dan bila tanya pada orang kafir, siapa yang mencipta langit? Mereka tetap menjawab Allah. Tiba-tiba Allah kata, bi rabbihim ya'dilun. Mereka tetap menyamakan Tuhan dengan berhala yang tak buat apa-apa. Makna Allah nak beritahu betapa bodohnya mereka. Bagaimana Allah sebut juga dalam surah Al-Baqarah kan, wa may yaghrabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada orang yang benci, tidak suka pada agama Ibrahim kecuali orang bodoh saja. Okey, itu ayat pertama. Ayat kedua, Allah nak beritahu huwallazi khalaqakum min tin. Dia yang telah mencipta kamu daripada tanah. Summa qada ajala. Kemudian Allah telah menetapkan setiap orang ajalnya, iaitu ajal di dunia, iaitu kematian. Kemudian wa ajalun musamma, dan Allah tetapkan juga satu lagi ajal yang musamma, yang telah dinamakan, yang telah ditetapkan di sisi Allah. Ajal pertama Allah tak sebut, ditetapkan di sisi Allah. Sebab apa? Allah nak beritahu ajal pertama iaitu kematian, orang tahu. Bukan Allah saja tahu. Kita tahu tak? Iaitu selepas kematian. Atuk kita dah mati. Kita tahu dia dah mati. Sekian tarikhnya, tempatnya sekian. Tapi ada satu lagi ajal yang hanya Allah saja yang tahu. Apa dia? Iaitu kiamat. Kiamat tak ada siapa tahu. Allah saja yang tahu. Kemudian Allah begitu juga, summa antum tamtarun, tapi kemudian mereka tetap ragu-ragu kepada kebesaran Allah. Apa yang mereka ragu-ragu? Iaitu tentang kekuasaan Allah untuk mencipta ataupun mengulang kembali ciptaan manusia yang telah mati dan telah hancur. Sedangkan buktinya cukup jelas juga. Apa bukti Allah boleh mencipta kembali manusia setelah mereka telah mati dan hancur? Buktinya Allah sebut dalam ayat yang kedua juga, iaitu Allah cipta manusia berasal daripada tanah. Kalau perangkat awal Allah mampu mencipta manusia daripada tanah, maka untuk mencipta kali kedua sebenarnya logiknya lagi mudah. Tapi akhirnya mereka tetap ragu-ragu. Jadi pengajaran daripada ayat kedua apa dia? Allah nak beritahu setiap orang telah ditetapkan ajalnya. Jadi kalau setiap orang mati itu sebab apa? Setiap orang mati itu sebab apa? Tapi biasa orang Melayu kan? Assalamualaikum. Biasa orang Melayu, kalau orang tu pakcik dia mati ke, kita tanya, dia bagi tahu pakcik saya dah meninggal. Kita pun tanya, kenapa? Kenapa meninggal? Dia akan jawab apa? Sakit jantung. Kan? Adik saya meninggal, kenapa? Aksiden. Betul tak jawapan tu? Betul ke salah? Kurang tepat. Yang betul? Sampai ajal. Kalau ikut ayat ni, jawapan yang betul ialah semua yang mati sebab sampai ajalnya. Kalau kita kata dia mati sebab aksiden, ada yang mati tak aksiden pun. Kalau dia mati sebab sakit jantung, yang sihat walafiat pun mati juga. Tak. Sebab yang paling tepat setiap orang mati ialah sampai ajal. Okey. Ini penyakit ini. Penyakit apa ni? Satu, yang kalau ayat pertama, Allah nak beritahu penyakit. Penyakit manusia iaitu penyakit apa? Penyakit apa ni? Penyakit orang yang tak beriman kepada Allah. Ialah apa nama penyakit tu?
COVID-20 ke COVID-21 ke? Penyakit apa? Tak, dia kufur kepada Allah. Dia syirik pada Allah. Puncanya apa? Bodoh. Puncanya la yaqilun. Mereka tak berakal. Sebab nak kata tak nampak Allah tu berkuasa, buktinya jelas. Jadi penyakit paling bahaya ialah bodoh, tak berakal. Sebab tu Allah banyak puji orang beriman dengan nama apa? Ulul albab. Sama juga ayat kedua Allah nak beritahu tak berakal. Sebab apa? Bila mereka ragu-ragu bahawa Allah mampu menghidupkan semula manusia walaupun dah hancur. Itu penyakit bodoh. Bukti cukup jelas. Okey, kita sambung ayat ketiga. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa huwa, dan dia, lebih tepat hanyalah dia. Dan hanyalah dia Allah. Fis samawat, di langit-langit. Wa fil ardi, dan di bumi. Okey. Apa yang Allah nak begitu dalam ayat ni? Dan hanyalah dia Allah di langit dan di bumi. Boleh faham? Apa dia? Dia mentadbir langit dan bumi. Apa dia? Dia merata-rata. Tu ada orang kata Allah di mana-mana. Betul ke tak? Tak betul. Sebab Allah kata semastawa alal arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada, boleh ke depan sikit. Tak, yang belakang pergi ke depan. Sebab tak cukup meja. Okey. Ada yang berkuasa. Tapi kalau kita tengok Allah ni, perkataan Allah ni asalnya daripada apa? Asal daripada apa? Allah ni asal daripada perkataan ilah. Ilahun. Kemudian ilah apa makna dia? Tuhan yang disembah. Jadi kalau Allah bermakna Tuhan yang disembah, terjemahannya apa? Dan dia sahaja Tuhan yang disembah di langit dan di bumi. Itu satu maksud dia. Allah nak bagi tahu Allah ni bukan Tuhan yang disembah di bumi saja. Kemudian di langit Tuhan lain, tak. Jadi Allah kehebatan dia sebab dia sahaja yang esa, maka dia sahaja yang disembah. Sama ada oleh makhluk di langit ataupun makhluk di bumi. Makhluk di langit apa dia yang sembah Allah? Malaikat saja. Jin duduk langit ke bumi? Jin langit ke bumi? Bumi kan? Bumi. Semualah. Langit sendiri makhluk tak? Dan dia bertasbih tak pada Allah? Ya.
Tidak ada sesuatu melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Walakinnakum la tafqahun. Tapi kamu tak faham. Okey, jadi maksud pertama, dia saja Tuhan yang disembah, sama ada di langit ataupun di bumi. Maksud yang kedua, dia saja Allah yang berada di langit. Dia saja Allah yang berada di langit. Stop kat sini. Kemudian ayat selepas tu bersambung dengan ayat seterusnya. Dan di bumi dia mengetahui segala rahsia kamu. Boleh faham? Ada dua maksud. Maksud pertama, dia saja Allah yang disembah di langit dan di bumi. Maksud kedua, dia saja Tuhan yang berada di langit. Dan di bumi pula, dia mengetahui segala rahsia kamu. Di langit-langit lah. Sebab langit, ini jamak kan? Yang ni, al-ardi mufrad. Tapi sebenarnya langit ni berapa lapis? 7. Bumi berapa lapis? 7 juga. Kalau langit 7 lapis, disebut dalam bentuk jamak as-samawat. Bumi 7 lapis, tapi disebut dalam bentuk mufrad. Kenapa? Kalau jamak bumi apa dia? Kalau plural dia? Al-aradi. Sepatut Allah sebut macam ni. Fil aradi. Tapi kenapa Allah sebut dalam bentuk mufrad? 7 tapi sebut dalam bentuk 1. Ada jawapan? Tak, jawapan ada, cuma tak tahu je. Ini pendapat ulama lah. Allah sebut langit dalam bentuk jamak sebab langit tu sangat jelas bahawa dia berlapis-lapis. Contohnya bila Nabi Isra' dan Mi'raj kan, Nabi naik daripada lapis pertama ke dua kan, dan setiap lapis ada pintu dia kan. Tapi bumi ni dia berlapis tapi dia rapat-rapat, macam kuih lapis tahu, pernah tengok kuih lapis kan, dia berlapis tapi rapat-rapat. Langit dia berlapis tapi ada ruang setiap lapis. Jadi bila bumi ni berlapis tapi rapat-rapat, seolah macam tak berlapis, maka Allah sebut dalam bentuk mufrad. Okey. Wa fil ardi, dan di bumi, ya'lamu, dia ya'lamu fi'il apa? Mudhari'. Kalau mudhari' terjemahannya apa? Sentiasa. Dia sentiasa mengetahui. Sirrakum. Sir apa sir? Rahsia. Okey, apa rahsia tu? Kalau orang tanya, apa itu rahsia? Macam mana tu? Yang kita? Dia ada dua. Bila sebut sir, ada dua. Ada dua bentuk. Pertama, rahsia iaitu kita seorang tahu. Yang kedua, kita bercakap dengan kawan kita sebelah, yang kawan sana tak tahu. Itu pun rahsia. Tapi rahsia kepada orang lain. Kawan kita tahu. Boleh? Ada dua bentuk. Dan Allah mengetahui yang mana satu? Dua-dua. Sebab itulah, kadang-kadang rahsia ni bukan mesti tak bercakap. Rahsia ialah kita bercakap sorang-sorang. Sebab tu solat zuhur dan solat asar dipanggil solat apa? Seriah kan? Kita baca dalam hati ke baca kat mulut? Mulut kan? Mana seriah bukan mesti tak cakap. Kadang-kadang kita cakap tapi tak ada orang tahu, kita sorang-sorang. Tengok orang tu, kita kata bodoh lah kan? Orang tu tak dengar. Rahsia tak? Rahsia kepada semua orang, tapi Allah tahu.
mengetahui apa yang tersembunyi lah. Dari kamu, wajah rakum, dan apa yang terang ataupun nyata. Apa yang nyata dari kamu. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu, dan dia sentiasa mengetahui. Ma taksibun, apa yang kamu usahakan. Apa yang kamu lakukan. Okey. Apa yang Allah nak beritahu bahagian kedua ni? Bahagian pertama, wa huwallahu fis samawati wal ard. Ini bahagian pertama. Bahagian kedua, dia mengetahui apa yang kamu rahsiakan, semua orang tak tahu ataupun kawan kamu saja yang tahu, dan apa yang kamu nyatakan. Kemudian Allah juga mengetahui apa saja kamu kerjakan. Sebenarnya apa yang Allah nak beritahu? Yang tersiratnya apa? Dia macam pembaca berita kan? Pembaca berita ni mesej dia apa dia? Setakat nak beritahu je, betul tak? Dia tak kisah pun kita ada kesan ke apa, dia nak bagi tahu sahaja. Okey. Tapi Allah adakah sama dengan pembaca berita sekadar nak bagi maklumat aja? Tak. Bila Allah beritahu, dia tahu apa yang kita rahsia dan apa yang kita nyatakan, sebenarnya apa tujuan. Apa yang Allah nak daripada pemberitahuan itu? Hati tadabbur, ha? Apa yang Allah nak bagi amaran? Ha? Supaya kita jangan buat benda yang Allah tak suka. Allah nak begitu, jangan buat apa yang aku tak suka, sebab aku tahu. Jangan tinggal apa yang aku suruh, sebab apa? Sebab aku tahu. Itu kesan daripada ayat ni ialah, bila Allah kata dia tahu, kita pun berhenti terus buat maksiat. Itu makna kesan tadabbur. Boleh? Bila Allah kata dia tahu apa yang nyata, kita pun terus berhenti. Contohlah, kita tengah mengumpat kan? Biasa mengumpat kan? Oh, tak berhenti lagi. Kita tengah mengumpat, tiba-tiba orang baca ayat ni dan kita faham. Tindakan kita yang beriman apa dia? Berhenti terus. Kenapa? Berhenti. Sebab Allah tahu. Itu iman. Itulah takwa. Boleh? Tapi ayat ni kita baca dah lama tak? Lama. Tapi mengumpat dah berhenti ke belum? Oh, kurang. Kurang. Bila nak berhenti pencen terus? Okey, yang ketiga, Allah tahu apa? Apa yang kamu lakukan. Apa yang Allah nak? Yang kamu lakukan, Allah tahu. Yang kamu kerja, Allah tahu. Apa yang Allah nak? Pastikan kerja kamu semuanya halal. Jangan kerja yang sumbernya haram. Sebab apa? Sebab Allah tahu. Boleh? Macam saya beritahu, Azhar, rumah kamu sekarang sedang dipantau oleh polis. Apa tujuan saya beritahu tu? Supaya Azhar jangan buat benda salah. Jangan buat benda yang melanggar undang-undang. Boleh faham? Itu makna tadabbur. Okey, kemudian Allah beritahu ayat seterusnya, wa ma ta'tihim, dan okey, satu lagi ayat. Satu ayat yang maksud dia lebih kurang sama dengan ayat ketiga surah Al-An'am, dan ayat ni kita selalu baca. Allah beritahu dia tahu apa rahsia, dan Allah beritahu sebab apa dia tahu semua sekali. Ayat apa tu? Ayat ni biasa orang Melayu baca lah. Ayat kursi? Bukan. Ha? Bukan. Saya bagi terjemahan. Dia tahu rahsia yang tersembunyi
dalam dada kamu? Sebab dia yang mencipta. Jadi bila dia mencipta, bukan satu perkara yang pelik, dia tahu kesemuanya. Wa asirru qawlan aw jaharu bi innahu. Ada yang biasa saya bagi boleh sambung. Ini saya bagi tak boleh sambung. Innahu alimun bi zati sudur. Lepas tu ala ya'lamu man khalaqa. Surah apa ni dia? Al-Mulk. Belum hafal. Wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur. Ala ya'lamu man khalaqa? Man khalaqa wa huwa. Susah nak keluar. Allah kata wa asirru, rahsiakan. Awajharu, ataupun nyatakan. Bagi Allah sama aja. Kenapa? Innahu alimun bizati sudur. Sebab Allah tahu apa yang dalam dada. Bagi Allah rahsia ke terang ke, bagi Allah sama. Kemudian Allah begitu. Sebab apa dia tahu semua? Sebab bukankah patut ya'lamu, dia tahu? Bukankah patut mengetahui orang yang mencipta? Kan? Allah mencipta apa ni? Allah tak sebut cipta apa. Bila tak sebut, mana Allah cipta semua sekali. Jadi kalau Allah mencipta semua sekali, pelik tak Allah tahu semua sekali? Tak. Wa huwal latiful khabir. Okey. Kemudian wama dan ma tidak. Ta'tihim, dan tidak datang kepada mereka min ayatin, dari kalau nakirah ni maknanya mana-mana ayat. Apa makna ayat? Tanda tanda kebesaran. Mana-mana tanda, mana tanda-tanda kebesaran. Min ayat, dari mana-mana tanda kebesaran, dari ayat, tanda-tanda kebesaran Rabbihim, pencipta mereka, illa, kecuali kanu, kecuali adalah mereka anha, terhadapnya, iaitu terhadap tanda-tanda itu, mu'ridin, mereka apa dia mu'ridin? Berpaling. Okey, apa maksud ayat ni? Apa yang Allah nak beritahu? Apa message? Boleh? Terjemah kita dah faham, tapi message yang tersiratnya apa dia? Yang tak terima tu orang yang tak, yang berpaling memanglah. Okey, Allah nak begitu, tidak ada satu pun datang kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah, melainkan mereka jadi apa mesejnya? Apa yang Allah nak beritahu? Apa poinnya? Maknanya apa? Allah nak beritahu apa? Mereka ni memang degil. Jadi mereka tak beriman bukan sebab tak cukup dalil, bukan sebab tak cukup ayat, tapi sebab degil. Boleh faham? Ini penyakit. Okey, ayat ni apa maksud? Tanda kebesaran Allah, apa dia? Kalau orang tanyalah, apa maksud tanda kebesaran Allah? Yang mereka ni, iaitu orang kafir, sentiasa berpaling je.
Ha? Tanda kebesaran Allah. Dia dua kan? Ayatullah ni ada dua. Satu kauniyah. Yang kedua syar'iyah. Tanda kebesaran Allah pertama dalam bentuk kauniyah, iaitu ciptaan Allah. Langit, ayat. Kan? Kita ingat ayat ni ayat Quran je. Betul Allah kata inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Jadi semua yang Allah cipta, langit ke bumi ke, daripada sebesarnya sampai sekecil nyamuk, ia adalah ayat. Yang kedua, ayat syar'iyah, iaitu ayat Al-Quran. Jadi orang kafir ni dia tolak yang mana? Dua-dua sekali. Jadi sebenarnya Allah nak bagi apa? Degilnya manusia. Bukan tak cukup dalil. Satu. Yang kedua, hidayah tu Allah dah bagi pada semua. Hidayah ada dua kan? Satu hidayah ilmu, yang kedua hidayah taufik. Jadi hidayah ilmu ni maklumat tentang kebesaran Allah semua sampai. Semua sampai. Sebab tu bila Allah azab mereka dalam neraka, Allah tak zalim, sebab maklumat tentang kebesaran Allah dah sampai. Okey. Macam mana menolak ataupun berpaling daripada ayat kauniyah, macam mana? Kita kena tahu sebab mungkin berlaku pada kita. Kita pernah tak menolak ayat-ayat kauniyah? Pernah tak? Tak pernah. Tak pernah. Macam mana boleh berlaku menolak ayat-ayat kauniyah? Tak, itu syar'iyah. Ayat kauniyah ni itu ciptaan Allah, langit, bumi, apa dia? Ayalah macam mana? Macam mana menolak? Apa dah? Kebun ni saya yang Contoh kalau berlaku tsunami, dia kata apa? Ini semula jadi. Itu menolak tu. Sebab dia kata bukan Allah yang buat. Ini semula jadi. Bila banjir sebab balak-balak di hutan diteban habiskan. Itu menolak tu. Kan? Okey? Termasuklah menolak takdir Allah. Okey, kalau menolak ayat Quran pula macam mana? Kalau orang kafir jelaskan. Dia kata yang Allah, yang Nabi bawa tu semua adalah sihir. Syair kan? Itu menolak. Undang-undang Islam tak boleh pakai. Itu menolak. Tapi mungkin tak berlaku pada kita. Macam mana? Apa dia? Contoh, kata ulama, bila dia tak nak faham ayat Al-Quran, dia termasuk mu'ridin. Bila dia tak nak faham makna, dia menolak tak? Tolaklah. Ustaz, saya nak baca je. Sebenarnya dia telah menolak. Boleh berlaku tak? Dan banyak tak berlaku? Oh, ramai. Secara tak sedar, secara tak langsung, dan tak perasan. Saya baca Quran dah khatam 10 kali. Macam mana saya menolak? Tak. Ayat Quran ada petunjuk dalam setiap ayat. Baca dan ikut. Saya tak nak. Saya nak baca je. Itu sebenarnya menolak. Okey. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 211. Betul tak? Sal Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Kemudian waman
yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'at fa innallaha syadidul iqab. Ja'athu. Okey. Cuba tadabbur. Sal. Apa makna sal? Tanyalah daripada sa'ala. Kalau fi'il madhi sa'ala. Kalau mudhari' yas'al. Kalau amar sama ada is'al ataupun sal. Dua-dua dipakai. Dan antara dua yang mana lebih mudah? Is'al ataupun sal? Sal. Sal, tanyalah. Jadi kalau ada dapat anak perempuan, boleh bernama Sal. Tapi jangan sama Sal Bani Israel. Okey, Sal. Tanyalah Bani Israel. Allah perintah ni. Allah perintah siapa ni? Tak, Sal. Sal ni fi'il amr perintah. Perintah pada siapa? Nabi Muhammad. Allah perintah pada Nabi, pergilah tanya Bani Israel. Iaitu orang Yahudi kan. Tanya apa? Kam apa makna? Berapa banyak? Atainahum. Kami telah bagi pada mereka min ayatin. Daripada tanda. Tadi kita dah belajar. Ayat apa makna dia? Tanda kebesaran. Allah tambah satu lagi sifat. Iaitu bayyinah. Tanda kebesaran Allah yang bayyinah, yang cukup jelas. Berapa banyak yang Allah bagi tanda kebesaran Allah kepada Bani Israel. Tapi akhirnya apa berlaku? Kenapa Bani Israel menolak Nabi Musa, menolak Nabi Muhammad? Adakah sebab bukti tak banyak? Banyak. Kam banyak. Yang kedua, adakah bukti tak berapa jelas? Tak, bayyinah. Tapi bila dah banyak dan jelas, mereka tolak. Menunjukkan apa? Degil. Kemudian Allah kata, "Wa man yubaddil." Siapa yang yubaddil, menukar nikmat Allah min dari ba'di, selepas maja'athu, setelah apa yang datang kepadanya. Datang kepadanya. Datang apa ni? Apa yang datang? Ayat. Tapi dia menukar. Ayat dah datang padanya, tapi dia yubaddil. Okey? Jadi dia yubaddil apa ni? Yubaddil apa? Tengok bahasa Quran. Allah kata mereka menukar nikmat Allah. Sebelum ni ada tak sebut nikmat Allah? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Jadi apa sebenarnya maksud nikmat Allah ni? Maksud nikmat ialah okey. Kita nak faham kenapa Allah tukar daripada perkataan ayat kepada nikmat. Mesti ada sesuatu Allah nak beritahu kita. Saya nak tanya, kalau ditanya apakah itu nikmat, kita jawab apa? Pernah tak dapat nikmat? Pernah kan? Okey, apa dia? Harta lagi? Kesihatan lagi? Anak lagi? Isteri. Lagi? Lagi apa dia? Apa dia? Tidur. Itu pun nikmat juga tu. Masa lapang. Lagi? Sehat, makan lagi? Faisal? Tak apalah, sebut je. Sebut. Apa dia? Hidayat. Faisal? Tengok dalam banyak-banyak jawapan, tak ada seorang pun jawab. Nikmat yang besar ialah tanda kebesaran Allah. Nampak tak? Sebenarnya Allah nak betulkan cara kita berfikir. Nikmat yang terbesar bukan sihat,
Berapa ramai yang sihat tapi tak kenal Allah, celaka hidup dia. Betul tak? Berapa ramai yang harta banyak, pangkat besar tapi tak kenal Tuhan. Tak ada tanda kebesaran Allah dalam hati dia, celaka dia. Sebab itulah nikmat yang paling besar ialah dapat kenal Tuhan. Melalui apa dia? Ayat. Sebab tu daripada ayat Allah tukar kepada nikmatullah. Oh. Dan sebab itulah Allah kata apa? Orang yang paling bodoh. Apa dia? Dia menukar nikmat Allah. Apa dia? Dia tolak ayat Allah. Dengan apa? Lawan nikmat Allah apa dia? Lawan nikmat Allah. Kufur. Jadi semua yang menolak nikmat Allah, semua yang menolak ayat Allah, sama ada kauniyah ataupun syariah adalah orang yang kufur kepada Allah. Dan siapa yang menolak untuk faham Al-Quran, dia ada perumpamaan bersama dengan Bani Israel. Berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah dalam Quran? Ada berapa banyak? Berapa banyak? 6,000 lebih. Satu ayat pun tak faham. Dia termasuk wa man yubaddil ni'matullah. Faham satu ayat Quran adalah nikmat Allah. Saya tak nak faham. Boleh faham? Saya sibuk dengan dunia. Ya Allah. Dunia tu milik siapa? Milik Allah. Kalau kamu kenal Allah melalui ayat, kamu akan dapat lebih daripada dunia. Betul tak? Kalau nak dunia, kena cari siapa? Cari dunia ke cari tuan dia? Kalau kamu cerdik nak dunia, cari tuan dia. Jangan cari dunia. Kalau kamu cari dunia, kamu terseksa. Kamu akan jadi hamba dunia. Boleh faham? Berapa ramai yang pergi sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, tak jumpa nikmat Allah ni. Betul? Habis universiti, satu ayat pun tak faham. Tapi gaji besar. Betul tak? Bila mula nak cari nikmat Allah? Bila dah pencen. Hafal pun tak berapa dah. Ingat. Boleh? Tengok Allah nak menegur kita ni. Ayat ni Allah nak bagi tahu siapa degil ni? Bani? Kita Bani apa? Ada kaitan tak? Ada kaitan? Ke ayat ni khas untuk Bani Israel? Untuk semua. Bani Israel tak baca ini. Yang baca siapa? Bani Melayu lah. Tapi Bani Melayu bunyi Israel, tak ada kaitan. Kalau nak jumpa ayat ada kaitan dengan Melayu, tak ada. Dia tak akan jumpa sebab tak ada sebut Bani Melayu dalam Quran. Okey, kemudian Allah kata apa? Allah bagi amaran. Kalau kamu tolak nikmat Allah, apa nikmat Allah tadi? Bukan makan, bukan sihat. Maka fa innallah syadidul iqab. Tunggulah balasan yang sangat keras. Boleh? Okey, kemudian ayat ketiga. Faqad kazzabu. Faqad, maka sesungguhnya kazzabu, mereka mendustakan. Bil haq, dengan hak, dengan kebenaran. Tengok, bila Allah kata mereka mendustakan dengan kebenaran, apa yang Allah nak bagi tahu? Terjemahan kita dah faham. Tapi message ni apa dia? Itu macam menguraikan. Mereka mendustakan dengan kebenaran. Kalau Allah cakap mereka mendustakan, macam tak ada pengajaran. Tapi bila Allah kata mereka mendustakan dengan kebenaran, ada message Allah nak bagi tahu, iaitu mereka ni sangat-sangat bodoh. Sebab dia mendustakan benda yang benar. Orang cerdik ialah mendustakan benda yang palsu. Tapi bila mendustakan yang benar, memang orang tu sangat-sangat bodoh. Boleh faham?
Saya kata, bila pukul 1:20 masuk Zuhur. Saya tunjuk takwim kan. Dia kata semua bohong tu. Itu bodoh tu. Sebab benda tu dah benar kan. Semua orang tahu. Okey. Ramai tak yang macam ni? Dan bila dia tak nak faham Quran, termasuk tak dia mendustakan kebenaran? Secara tak langsung. Dia tak kata saya tak percaya pada Quran. Tapi cara tindakan dia seumpama dia, kalau Quran tu benar, apa patut dia buat dengan Quran yang benar? Apa patut dia buat? Dia tak ada buat satu-satu. Sebab drama Korea pun banyak yang bohong dia tengok. Kan? Game ada bohong tak? Game ada kebenaran tak? Tapi dia bagi masa berapa banyak? Bodoh tak? Quran benar, tapi 1 jam pun, 1 minit pun tak ada masa. Ramai tak bodoh? Siapa tu? Anak saya, kawan saya, dan mungkin saya sendiri. Okey, lama mereka mendustakan kebenaran. Lama pada tatkala ja'ahum, telah datang kepada mereka. Tengok mereka mendustakan kebenaran dengan kebenaran dan bohong kan. Allah sebut satu lagi, setelah datang kebenaran pada mereka. Makna apa tu? Beza tak? Mereka mendustakan kebenaran sebelum kebenaran datang pada mereka. Yang kedua, mereka mendustakan kebenaran setelah kebenaran datang. Beza tak? Yang mana yang paling bangang lah? Yang mana? Oh, ni. Allah bagi tahu ni setelah dia mendustakan setelah datang lagi dahsyat. Boleh faham? Contohlah, beza, orang tak faham Quran, dia kata saya tak nak percaya. Tapi kebenaran belum sampai sebab dia tak faham. Okey? Kita dah belajar, dah faham, tapi tak ikut juga. Siapa lebih dahsyat? Yang belajar ke dengan yang tak belajar? Berhati-hati ya. Jadi jangan belajar banyak-banyak. Sehingga amalkan dulu. Okey, fasaufa. Orang macam ni Allah bagi amaran, fasaufa, maka kelak akan datang kepada mereka amba'u. Apa dia amba'? Amba' ni jamak kalau mufrad apa dia? Naba' kan? Apa makna an-naba'? Berita besar. Satu lagi perkataan Arab yang makna dia berita juga dan dah jadi bahasa Melayu. Apa dia? Khabar. Khabar tu bahasa Melayu. Surat khabar, dua-dua bahasa Melayu. Lama je yang bahasa Melayu. Dua-dua bahasa Arab. Surat khabar lama. Jadi naba' berita, amba' berita-berita. Kelak akan datang pada mereka berita-berita yang mana ni? Makanu, apa yang adalah mereka bihi, dengan berita itu mereka yastahzi'un. Mereka apa dah? Mempermainkan ataupun memperolokkan. Mempermainkan. Apa maksud ayat ni? Apa berita yang orang kafir permainkan? Persendakan, apa dia? Yang mereka tak percayalah. Bila Nabi cerita, dia kata bohong. Pasal hari kiamat. Manusia boleh dihidupkan kembali. Pasal syurga neraka. Semua dia kata itu adalah bohong. Sehingga dia ambil tanah, tulang manusia yang dah hancur, dia tunjuk depan Nabi kan. Tengok, tulang dah hancur, mana mungkin Tuhan boleh hidup. Itu dia permainkan. Kadang-kadang bila Allah sebut dalam Quran, pokok zakum asalnya daripada neraka. Dia permainkan. Dia kata apa? Ini
orang gila saja bercakap, iaitu pokok boleh tumbuh dalam api. Dia permainkan. Kat dunia ada tak pokok boleh tumbuh dalam api? Tak ada. Tapi di akhirat ada tak? Ada pakai logik akal? Tak ada. Kalau tak ada kat dunia, di akhirat pun tak ada. Allah kata, alaiha tis'ata asyar. Penjaga neraka ada 19. Orang musyrikin kata apa? Saya lupa nama. Umayyah bin Khalaf. Dia kata tak apa. Aku ambil 17. Aku lempang dia. Kamu ambil 2 orang je. Dia permainkan. Jadi Allah kata apa? Kelak akan datang berita-berita yang mereka dulu permainkan. Apa maksud ni? Apa maksud akan datang berita tu? Yang mereka tak percaya hari kiamat akan datang tak pada mereka? Dan masa tu mereka akan percaya tak? Yang neraka mereka tak percaya kan? Tapi bila berlaku kiamat mereka akan masuk tak neraka? Dan masa tu mereka akan percaya tak? Percaya. Satu. Yang kedua, ulama tafsir mengatakan amban ialah akibat. Akibat yang mereka permainkan agama Allah itu, maka mereka akan nampak satu masa nanti. Mungkin masa mati. Mungkin Allah timpa musibah. Contoh dalam peperangan Badar, mereka kalah. Ramai pembesar mereka mati. Jadi ambak ni ada 2. Satu, musibah yang Allah timpa kepada mereka, sama ada dunia atau akhirat. Ataupun berita yang mereka sendiri permainkan, tapi akhirnya Allah buktikan di akhirat besok. Boleh? Sebab apa? Allah tunjukkan. Sebab benda itu adalah al-haq. Okey, di sini Allah guna perkataan saufa. Apa makna saufa? Akan. Kenapa orang kafir bila didakwah pada mereka, mereka permainkan, mereka tolak, mereka kata macam-macam pada Muhammad kan? Gila dan sebagainya. Kenapa Allah tak turunkan musibah masa itu juga? Bahkan Allah kata akan. Kita kalau orang permainkan kita tanpa dia bulan depan ke tanpa sekarang? Sekarang. Itu kita lah, kita kan. Kalau orang pecah cermin kata kita marah dia minggu depan ke marah sekarang? Report bila tu? Teruskan. Tapi orang musyrikin sembah berhala, lawan Nabi, kata pada Tuhan macam-macam kan. Orang Nasrani pula kata Masih anak Tuhan. Tapi Allah tak turunkan azab. Allah kata akan. Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah rahmat Allah. Rahmati wasi'at kulli syai'in. Dan satu lagi hadis, rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Satu, rahmat Allah. Yang kedua, istidraj. Banyak ayat yang Allah bagi tahu supaya mereka lagi banyak kufur, lagi banyak dosa dan lagi banyak azab kepada mereka. Dan yang ketiga Allah nak beritahu apa ni? Kamu buat kerja kamu. Kalau mereka tak beriman dan aku tak turunkan lagi balasan, kamu sabar. Aku lebih tahu. Bila azab waktu yang paling sesuai untuk mereka, aku tahu. Kamu buat kerja kamu je. Tengok, Firaun menentang tak Musa. Tapi bila Allah binasakan mereka? Bila? Iaitu setelah semua Firaun dengan tenteranya berkumpul di dalam laut kan? Itu waktu yang sesuai. Kamu buat kerja kamu. Tentang bila Allah akan turun musibah pada orang kafir, kamu jangan peduli. Itu urusan Allah. Macam yang berlaku di Syria kan, Bashar al-Assad. Kejam tak? Kejam tak? Berapa ratus ribu rakyat dia sendiri yang dia bunuh. Mungkin ada masalah. Kenapa Allah tak matikan dia, tak turun musibah pada dia, tak kalahkan dia? Kan? Kenapa Allah bagi orang Islam sentiasa tertindas? Jawapannya apa? Jawapannya Allah lebih tahu bila waktu paling sesuai yang Allah akan turun pada azab mereka. Yang kedua, bukan urusan kita tentang musibah yang akan diturun pada orang kafir. Bukan urusan kita. Urusan kita apa dah? Buat kerja dakwah je, jalan. Okey. Habis lah. Saya nak sebut sikit beberapa pengajaran daripada 3 ayat ni.
Okey. Pengajaran daripada ayat yang ketiga, wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Pengajaran pertama, Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang sentiasa disembah, sama ada di langit ataupun di bumi. Yang kedua, wajib ke atas orang beriman meninggalkan perkara yang haram dan sentiasa melakukan perkara yang wajib, kerana Allah sentiasa mengetahui apa yang dirahsiakan dan apa yang dinyatakan. Okey, pengajaran ayat yang keempat. Antara pengajaran ayat yang keempat. Pertama, kedegilan orang-orang kafir. Walaupun begitu banyak bukti yang cukup jelas tentang kebesaran Allah, tapi mereka tetap menolaknya dan kufur kepada Allah. Yang kedua, sesiapa yang tidak ingin atau berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, mereka juga termasuk orang yang menukar nikmat Allah kepada kekufuran. Mereka juga termasuk orang yang menukarkan nikmat Allah kepada kekufuran. Yang ketiga, nikmat Allah yang terbesar ialah apa dia? Nikmat Allah yang terbesar? Mana macam mana kita nak kenal Allah? Nikmat yang terbesar ialah ma'rifatullah. Tapi macam mana kita nak kenal Allah? Bacalah, tadabbur Al-Quran. Tapi kita sendirilah, cuba muhasabah diri kita sendiri. Bila kita baca Quran dan kita faham satu ayat, kita rasa tak dapat nikmat yang paling besar. Dan kita paling seronok bila dapat faham satu ayat. Ada tak perasaan tu? Ada. Dan lepas faham tu rasa nak baca lagi, tak puas. Kalau boleh kelas tu nak sambung sampai 3 jam. Ada perasaan macam tu? Ada. Okey, jangan balik saya tak akan berhenti ni. Yalah, betul lah. Tengok Nabi. Bila baca Quran, Nabi tak baca sekejap. Nabi baca sampai sampai bengkak kaki. Sebab apa? Sebab berdiri lama. Kenapa? Sebab seronok dapat nikmat yang paling besar. Dan Nabi bila dengar sahabat membaca, Nabi tak akan berhenti mendengar sehingga sahabat berhenti membaca. Kita akan berhenti membaca bila? Bila? Bila kita akan berhenti membaca Al-Quran? Ataupun sebelum itulah, bila kita akan membaca Al-Quran? Bila? Kalau kita nak, bila kita nak makan, bila lapar. Bila kita mandi, bila badan. Tapi bila kita nak baca Quran? Biasanya bila tu? Tengok bila free kan? Bila free. Tapi makan pernah tak? Aku nak makan bila free je. Pernah tak? Tak. Kadang-kadang tak free pun makan juga. Ya Allah, mana Quran tu bukan nikmat terbesar. Sebab apa? Bila free baru nak baca. Itu bukan nikmat besar. Kalau nikmat yang terbesar, kita akan sepanjang masa. Bila free baru berehat, kan? Daripada membaca Al-Quran. Okey? Boleh? Ustaz, kalau baca Quran saja, tak buat kerja lain lah. Tak, cuba dulu. Suka buat andaian. Suka buat andaian. Okey. Pengajaran ayat yang kelima. Azab Allah
lagi keras apabila menolak kebenaran setelah kebenaran tu datang. Maknanya kepada orang belajar dan menolak kebenaran lagi besar amaran Allah dibanding dengan orang yang tak belajar. Jadi mana lebih baik? Belajar ke tak belajar? Belajar. Ha? Dan kalau tak belajar, lagi sesat jalan. Yang belajar ni paling-paling kurang dia tahu. Yang ni salah, yang ni betul kan. Kalau tak boleh buat hari ni, mungkin minggu depan. Kan? Paling-paling kurang ada panduan. Jadi kadang-kadang kita cakap, tadabbur Al-Quran kan. Dia banyak masalah. Kita kata tadabbur Al-Quran, dia tak nampak. Dia tak nampak. Tengok feedback daripada pelajar yang tadabbur Al-Quran kan, banyak yang hantar mesej pada saya. Ada yang nak jual gitar lah kan. Saya kata jual lah. Sebab apa? Dia rasa tak seronok dah. Dia seronok dengan Quran. Itu kesan tadabbur. Banyak. Ada yang nak, perempuan yang nak berhenti kerja. Sebab apa? Sebab dia rasa macam jadi hamba dunia. Suami kerja dunia, dia pun kerja dunia. Anak dijaga oleh bibi. Akhirnya semuanya terlepas. Dia susah kita nak yakin. Allah kata apa dalam surah apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat, Allah sendiri cakap ni, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Mana sepatut masa kita lebih kepada apa? Yang lebih baik, lebih kekal ke ataupun yang kurang baik? Tapi realitinya kita banyak habis kepada masa yang kurang baik. Yang Allah cakap tak masuk. Tak masuk. Okey ke? Macam Abu Bakar kan? Abu Bakar dia habiskan masa lebih kepada akhirat ke lebih kepada dunia? Lebih kepada akhirat. Kita lebih banyak kepada dunia kan? Tapi antara kita dengan Abu Bakar, siapa lebih kaya? Siapa lebih kaya? Abu Bakar. Maknanya kalau kita fokus pada akhirat, sebenarnya mungkin kita akan jadi lebih kaya daripada kita fokus kepada dunia. Okey, cukup ah. Cukup. Saya nak tanya soal. Yang sirrakum wa jahrakum, kenapa dia datang dengan mufrad? Kenapa tak Allah tak datang dengan jamak? Sirr dengan jah. Dia ada satu kaedah, bila perkataan mufrad disandar kepada satu isim, maka dia bermaksud umum. Disandar pada kum kan. Jadi apa saja rahsia yang kamu lakukan, kaedah dia menunjuk ke umum. Okey, ada soalan lain? Tak ada ke belum ada? Okey, yang pelajar kat depan boleh tanya soalan. Ayat kedua kenapa? Tak, dia ahli tafsir mengatakan kadang-kadang Allah sebut fis samawati wal ard. Dia tak ulang fi. Kadang-kadang ulang fi macam ayat ni kan. Jawapannya kata ulama, kadang-kadang Allah nak mempelbagaikan gaya bahasa. Maksud dia sama. Bila tak sebut fi, makna di bumi juga. Nak mempelbagaikan bahasa. Contoh lain, kadang-kadang Allah guna khalaqa, kadang-kadang Allah guna ja'ala. Kan? Macam ayat yang kedua ke? Kan? Mula-mula Allah kata apa? Khalaqa kan. Lepas tu Allah guna ja'ala. Pendapat ahli tafsir mengatakan khalaqa dengan ja'ala sama. Tapi Allah nak pelbagaikan. Tapi ada pendapat kedua, dia kata ada perbezaan sedikit. Kalau khalaqa ni Allah jadikan benda yang asalnya tiada. Tapi kalau ja'ala Allah jadikan daripada benda yang tak ada. Cuma daripada yang ada Allah cipta pula benda yang lain. Contoh pada
Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kami khalaqa, cipta kamu daripada lelaki dan perempuan. Lepas tu Allah guna apa? Wa ja'alnakum, ja'al pula. Wa ja'alnakum syu'uban. Kenapa mula-mula Allah guna perkataan khalaqa? Sebab Allah cipta manusia daripada kosong, tidak ada apa-apa. Tapi bila Allah cipta bangsa, dah ada tak manusia? Maka Allah guna ja'ala. Wallahu a'lam. Ya. Apakah anugerah Allah yang paling besar kepada hamba-Nya? Anugerah Allah yang paling besar ialah Al-Quran. Nikmat Allah yang paling besar ialah Al-Quran. Sebab tu Allah sebut dalam surah Ar-Rahman kan. Surah tu bermula dengan sifat Allah Ar-Rahman, yang menunjukkan Allah tu sangat penyayang. Dan dalam surah Ar-Rahman banyak tak diulang ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma. Banyak kali ulang kan? Sebab apa? Sebab surah Ar-Rahman Allah sebut banyak nikmatnya. Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah cipta matahari kan. Tapi dalam banyak-banyak nikmat, yang pertama Allah sebut nikmat apa? Allamal Quran. Semua tu matahari ke manusia, kalau tak berpandu Al-Quran semua sia-sia. Okey. Yang kedua, wanita yang solat Jumaat, adakah mereka dikira makmum yang boleh mencukupkan 40? Ya, dikira makmum. Dikira makmum. Kalau tak kira makmum, imam. Dia tak. Dia semua yang duduk belakang imam ada, semua yang duduk belakang imam adalah makmum, dan semua duduk depan adalah imam. Apa tu? Mana? Adika? Betulkah sebelum solat kena baca surah An-Nas supaya tidak terganggu jin dan syaitan? Kadang-kadang orang yang baca ni sebab diganggu oleh syaitan lah ni. Dia sebenar antara gangguan syaitan ialah dia nak kita buat benda yang Nabi tak buat. Tapi nampak cantik apa dah? Baca Al-Quran. Baca 3 kul ataupun An-Nas sebelum salat bukan daripada sunnah Nabi. Nabi bila nak salat baca apa? Bismillah je. Tak payah baca 3 kul. Kadang-kadang dia baca An-Nas kan, Al-Falaq lagi. Sampai lewat takbir. Kan kena tipu kat syaitan. Kan? Kadang-kadang dia baca kuat, mengganggu orang, berdosa. Kan kena tipu kat syaitan. Jadi senang, Nabi salat, Bismillah, Allahu Akbar, habis. Tak payah baca 3 ku ke, ayat kursi ke, tak payah. Mana ni? Bagaimana nak jadikan alam ini dikaitkan dengan ayat? Bagaimana nak jadikan alam ini dikaitkan? Tak. Semua alam adalah kauniyah. Tak payah kait. Langit adalah kauniyah. Kauniyah daripada kana. Apa yang dibentuk, apa yang dicipta. Jadi semua yang Allah cipta adalah kauniyah. Langit ke, bumi ke, pokok ke, haiwan ke, tanah ke, dan sebagainya. Bagaimana nak jadi kuat dan sabar bila kita cuba sampaikan ilmu di kalangan rakan kerja, kerana rata-rata mereka tak peduli dan menukar topik. Tak, pertama sekali bila kita nak berdakwah, betulkan tujuan kita berdakwah. Betulkan. Tujuan kita berdakwah apa dia? Kadang-kadang sebab salah tujuan kita stres. Kadang-kadang kita bergaduh dengan orang. Sebab tujuan berdakwah salah. Tujuan berdakwah apa dia? Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tujuan berdakwah ialah nak menyampai. Stop. Jangan ada unsur nak memaksa. Jangan ada unsur nak memastikan orang terima. Bahkan kepada Nabi pun Allah bagi peringatan. Apa dah? Innama anta muzakkir. Engkau hanya pemberi peringatan. Dan Allah tegaskan lagi. Lasta alaihi
engkau bukan sama sekali orang yang boleh paksa orang terima hidayat. Cukup. Jadi kalau Nabi pun tak boleh nak paksa orang, kita siapa? Jadi betulkan tujuan. Kerjaku menyampaikan. Kamu tak nak terima, kamu buat alasan, this is not my business. Jadi hilang stres kita. Bahkan kita akan jadi lega. Kenapa? Sebab aku dah sampaikan. Boleh? Ada lagi? Bagaimana nak menghayati zikir? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Tak, sebenarnya penghayatan zikir, penghayatan baca Al-Quran, solat yang khusyuk banyak bergantung, berkait dengan apa? Kehidupan kita seharian. Kalau kita sentiasa mentaati perintah Allah di semua tempat, setiap ketika, maka zikir itu akan jadi manis. Zikir ni akan mengalirkan air mata. Tapi kalau kehidupan kita banyak lara, banyak bersembah kosong, zikir apa pun tak akan berkesan. Zikir apa pun tak akan berkesan. Jadi macam mana nak berzikir dengan khusyuk? Termasuklah subhanallah wa bihamdi. Pastikan kehidupan kita sebelum berzikir itu mentaati Allah. Sebab apa makna subhanallah? Kita mensucikan Allah daripada apa? Segala keburukan, segala keaiban, segala kelemahan kan. Jadi kalau kita mengatakan Allah ni tidak lemah, Allah ni maha suci, Allah tidak ada keaiban langsung, apa patut kita buat pada Tuhan yang macam ni? Ta'ala. Betul tak? Jangan kita subhanallah, subhanallah, patut mengumpat. Subhanallah, buka aurat. Mana kita berpura-pura di hadapan Allah. Puji Allah tapi lawan dia. Jadi yang mensucikan Allah yang paling asas, taat dulu. Berapa ramai yang berzikir tapi di luar kufur kepada Allah. Apa pandangan Ustaz tentang ilmu sains berkaitan bumi, bulan bintang, matahari? Adakah teori yang ada dalam buku teks tentang bentuk muka bumi, langit, planet hanya? Tak, kalau ikut dalil Al-Quran, bumi ni bulat ke, lepeh ke, 4 segi? Kalau ikut dalil daripada Quran? Bulat. Kalau ikut sains yang kita belajar, bumi ni bulat juga kan? Sama lah itu. Jadi belajarlah sains. Selagi mana ia tidak bercanggah dengan Al-Quran. Tak, sebenarnya nak belajar apa-apa pun tak salah. Yang penting apa? Paling asas belajar Quran dulu. Kalau kita dah ada Quran, dah ada petunjuk, belajar apa pun, insya-Allah kita tahu mana betul, mana salah. Kita tak akan tenggelam punca. Tapi Quran tak faham, sunnah Nabi pun jauh, tiba-tiba belajar akademik. Itu kadang-kadang menjauhkan kita daripada agama. Apakah yang dimaksud dengan tadabbur alam? Tadabbur alam sama dengan tadabbur Al-Quran. Tadabbur makna dia kita berfikir, memerhati tentang ciptaan Allah. Contoh langit kan. Bila kita tengok, kita fikir. Macam mana boleh naikkan langit begitu tinggi, begitu besar, begitu luas dan 7 lapis tanpa tiang? Mesti pencipta dia hebat. Itu tadabbur alam lah. Kadang-kadang kita tengok apa ni, tumbuhan kan. Macam mana daripada tanah yang kosong, disiram dengan air yang kosong, tiba-tiba pokok berbagai-bagai bentuk. Ada daun dia 3 segi, ada daun dia berduri kan. Asalnya tanah. Oh, hebatnya pencipta. Itu tadabbur alam. Mana? Untuk solat sunat, adakah Nabi baca kuat? Tak, Nabi baca perlahan. Dia, kalau kita solat seorang dan solat sunat, kalau kita nak menghayati bacaan dan tidak mengganggu orang ataupun tidak menimbulkan riak, tak salah kita nak baca kuat. Bahkan kadang-kadang ada dalil yang mengatakan solat zuhur pun kadang-kadang Nabi baca kuat. Bukan selalu, kadang-kadang. Sebab tujuan baca Al-Quran dalam solat ialah untuk dihayati. Kadang-kadang kita baca perlahan je, kadang-kadang tak ada tak menghayati. Jadi kalau kita baca seorang, contohlah kita solat tahajud kan, seorang-seorang malam.
Kita buka Quran besar, kita baca kuat-kuat. Jangan sampai mengganggu jiran sebelah. Tak salah. Yang penting insya-Allah membawa kepada kekhusyukan. Tugas kita hanya menyampaikan. Apakah komen Ustaz tentang sambutan hari Hul? Apa Hul? Hul ke Haul? Saya tak tahu apa itu Hul. Saya tak tahu. Surah Yunus. Surah Yunus ayat 99 hingga 100 kita kena ikut untuk berdakwah. Ya, dakwah adalah fardu ain dan mengikut kemampuan kita. Kadang-kadang orang tu boleh bercakap panjang. Kadang-kadang orang tu boleh cakap sepatah, cakaplah. Kadang-kadang orang tu boleh bagi tenaga kan. Kadang-kadang orang tu boleh menulis. Dakwah ni boleh pelbagai. Okey dah, tak ada soalan dah. Ha? Mana nama apa? Iman. Al-Quran adalah nikmat terbesar. Bagaimana pula dengan nikmat iman? Sebenarnya bila kita Quran tu nikmat paling besar. Bila tu? Bila kita beriman dengan Quran. Kalau Quran duk simpan kat rak, itu bukan nikmat terbesar. Nikmat terbesar Quran ialah bila beriman. Jadi ada orang kata nikmat terbesar iman. Ya betul. Tapi beriman dengan apa? Dengan Quran lah. Sebab bukan semua orang temui iman. Dan iman walau ada sebesar biji sawi akan akhirnya masuk syurga. Subhanallah. Dia ada iman sebesar biji sawi. Daripada mana iman yang sebesar biji sawi itu? Kalau bukan daripada Quran. Daripada mana? Mesti daripada Quran. Nabi mula mengajar kalimah la ilallah. Sumbernya daripada mana? Daripada Quran. Sebab tu sebelum turun Al-Quran, Nabi berdakwah tak? Tak. Nabi pergi ke gua. Sebab apa pergi ke gua? Orang yang sembah berhala duduk kat Kaabah. Sepatut pergi kat manusia yang sembah. Tak. Sebab tak ada modal. Quran belum turun. Jadi kalimah la ilallah pun walaupun sebahasa zarah, sumbernya juga adalah Al-Quran. Quran hudan, petunjuk untuk semua manusia. Bila ada orang kutip duit untuk wakaf tapi paksa jumlah. Ni kutip ke paksa? Betulkan ayat tu. Kalau kutip tidak ada paksa. Kalau paksa bukan kutip. Jadi sedekah ni tak ada paksa. Kalau paksa-paksa tak payah bagi. Bagi pada gulam saja. Sebab kita tak pernah paksa. Mana lebih afdal? Selawat dalam hati? Ya Allah. Selawat dalam hati dan lafaz. Kita kalau nak puji orang, saya nak tanya. Mana lebih baik? Kak bila nak puji suami, mana lebih baik? Kak puji betul-betul kuat ataupun puji dalam hati? Jawab soalan. Jadi, tahu-tahulah jawapan. Okey dah. Cukup, ada lagi? Soalan ditangguhkan. Kita berhenti setakat ni insya-Allah. Kelas kita akan datang ialah besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.